Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurlina Farhana binti Suhaimi bersama rakan seperjuangan saya iaitu Muhammad Haikal bin Asrul Effendi dan Nurin Sofia binti Muhammad Fardaus. Kami dari kelas 2 PPI SMP RBT2 akan membentangkan penghasilan produk bagi tugasan 3 kerja kursus bagi subjek GPI 1083 yang bertajuk Keunggulan Sistem Perbankan Islam berbanding Sistem Perbankan Konvensional. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan tentang sejarah awal pembentukan sistem perbankan Islam di Malaysia. Perbankan Islam telah diperkenalkan di Malaysia sejak perkembangan Islam di Kepulauan Nusantara pada abad ke-12. Pada ketika itu, undang-undang Islam dalam perdagangan telah mula mempengaruhi masyarakat tempatan. Selepas negara mengecapi kemerdekaan, permintaan untuk mewujudkan satu institusi kewangan yang halal dan berpaksikan hukum syarak yang telus telah meningkat. Antara bank terawal yang mengamalkan sistem perbankan Islam secara penuh termasuklah Tabung Haji serta Bank Islam Malaysia Berhad yang ditubuhkan pada tahun 1983 dan dikawal selia di bawah Akta Perbankan Islam 1983. Sedekat kemudiannya, bank-bank konvensional mengambil inisiatif dengan menawarkan jendela Islamik atau istilahnya Islamic Window dalam urus niaga mereka. Sebagai contoh, Maybank Islamik, CIMB Islamik dan sebagainya. Di samping itu, suatu inisiatif lain telah diambil oleh pihak Bank Negara Malaysia bagi menggalakkan lagi sistem perbankan Islam untuk diterima pakai bukan sahaja di Malaysia, malah membawa idea tersebut ke negara asing. Apa yang menakjubkan adalah apabila beberapa negara asing turut menerima sistem ini untuk diamalkan dalam sistem perbankan mereka. Seterusnya, saya Muhammad Haikal bin Asrul Effendi akan meneruskan dengan objektif penumbuhan perbankan Islam. Objektif yang pertama ialah tuntutan agama dan yang kedua ialah keuntungan ummah. Ia menjadi satu ukuran perbezaan sistem ini dengan sistem perbankan konvensional masa kini. Istimewanya, sistem perbankan Islam ini mementingkan hukum syariah sebagai garis panduan dalam transaksi perbankan yang dijalankan. Seterusnya adalah perbezaan antara perbankan Islam dan perbankan konvensional. Perbezaan sistem perbankan Islam dengan sistem perbankan konvensional boleh dilihat dari pelbagai aspek. Dari segi asas perbankan tersebut, terdapat beberapa elemen yang membezakan sistem perbankan Islam dan konvensional melalui aspek ini seperti asasnya. Sistem perbankan Islam dilahirkan melalui wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang bererti sistem ini berlandaskan Al-Quran sebagai sumber utama yang memacu pelaksanaannya. Dalam surah Al-Baqarah ayat kedua telah menyebut bahawa kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya dan merupakan petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Berlainan pula dengan sistem perbankan konvensional yang dicipta oleh manusia sendiri, maka bila akal dan fikiran manusia yang menjadi asas rujukan, sistem ini terdedah kepada kelemahan dan kekurangan kerana ilmu manusia tidaklah setanding ilmu Allah yang Maha Esa. Selanjutnya ialah pengguna terhindar dari unsur riba, khorah dan maisir seperti yang dianjurkan oleh ajaran hukum syarak Islam yang benar dan juga berlandaskan sumber utama dalam Islam iaitu Al-Quran. Sistem perbankan Islam tidak mengamalkan sama sekali kegiatan riba, khorah dan juga maisir. Larangan mengenai riba jelas disebutkan dalam Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah pada ayat 275 yang menyebut, dan sesiapa yang mengulangi iaitu mengambil riba, maka mereka itulah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya. Dalam kontrak Al-Wadi'ah, sebuah kontrak apabila pemilik harta mengamanahkan pihak bank menyimpan wangnya untuk tujuan pinjaman semata-mata atau dikenali dalam bahasa konvensionalnya sebagai kontrak deposit bersama pihak bank. Pihak bank tidak akan memberikan faedah melalui pinjaman wang tersebut. Malah, wang bonus
yang diberikan dalam bentuk hibah berteraskan budi bicara pihak bank setelah menilai lebihan keuntungan yang diperoleh itu dan tidak sama sekali melibatkan riba. Manakala untuk sistem perbankan konvensional, faedah atau keuntungan yang diberikan kepada pemilik harta itu adalah merupakan riba yang seharusnya dilarang dalam hukum syarak. Begitu juga dengan qarar, iaitu suatu kontrak yang mempunyai unsur ketidakpastian dan maisir, iaitu kontrak perjudian. Kontrak-kontrak sebegini adalah dilarang sama sekali dari segi hukum syarak atas sebab yang diketahui umum, iaitu bakal mendedahkan pihak berkontrak kepada penyelewengan secara ketidakadilan. Topik yang seterusnya adalah kontrak-kontrak yang dibenarkan dalam Islam. Sistem perbankan Islam adalah melibatkan kontrak-kontrak perniagaan yang dibenarkan di dalam Islam. Yang pertama adalah kontrak pelaburan iaitu Al-Mudarabah, yang kedua adalah kontrak perkongsian iaitu Al-Musyarakah dan yang ketiga adalah kontrak sewaan iaitu Al-Ijarah. Kontrak Al-Mudarabah adalah suatu kontrak perkongsian apabila pemilik menyerahkan hartanya kepada seseorang untuk diusaha dan diniagakan agar mendapat keuntungan antara dua pihak iaitu pemodal dan pengusaha. Modal ini juga perlulah ditentukan dan dimaklumi oleh pihak-pihak serta dapat diserahkan kepada pengusaha untuk dilaburkan. Namun, kerugian akan ditanggung oleh pemodal. Bagi kontrak Al-Musyarakah, ianya merupakan suatu kontrak persepakatan antara dua pihak atau lebih untuk menggabungkan sama ada modal, kerja atau komitmen dengan sasaran mendapatkan keuntungan. Yang terakhir merupakan kontrak Al-Ijarah. Al-Ijarah merupakan suatu kontrak akad sewa atau upah yang melibatkan faedah atau manfaat daripada sesuatu aset atau tenaga kerja dengan bayaran atau upah tertentu dalam tempoh yang dipersetujui. Ijarah merupakan suatu kontrak pertukaran milik manfaat dengan bayaran. Kontrak sewaan atau ijarah ini boleh melibatkan harta benda seperti rumah, kenderaan dan sebagainya. Seterusnya ialah urusan zakat terjaga dengan perbankan Islam. Dalam sistem perbankan Islam ini adalah merupakan satu tanggungjawab sosial pihak bank untuk terlibat sama dalam pembayaran zakat, di mana dalam sistem perbankan konvensional tiada peruntukan untuk pengeluaran zakat yang ditetapkan. Segala urusan perbankan Islam akan dipantau oleh dua pihak iaitu ahli ataupun majlis jawatan kuasa penasihat syariah dan juga audit syariah. Manakala untuk perbankan konvensional pula, sistem pemantauan adalah tidak diamalkan dari segi syariahnya. Justru, perkara ini akan membuka ruang bagi sistem ini melanggar hukum syariah yang menjadi teras kesepaduan umat Islam. Bukan sahaja untuk umat Islam, malah masyarakat yang datang daripada agama lain juga haruslah sedar tentang kelebihan sistem perbankan Islam ini, kerana kelebihannya itu memberi faedah kepada masyarakat secara universal. Sebagai rumusan, marilah kita bersama-sama berusaha dalam mencari keberkatan dalam urusan kehidupan. Memandangkan negara Malaysia merupakan sebuah negara yang majoriti rakyatnya terdiri daripada kalangan umat Islam, maka eloklah sekiranya sistem perbankan Islam diperluaskan lagi agar menjamin transaksi yang berlandaskan hukum agama yang telus dan benar. Namun, tidak dinafikan inisiatif yang diambil oleh pelbagai pihak, terutamanya pihak bank negara, perlu diberi penghargaan. Penubuhan serta penggalakan jendela Islamik oleh bank konvensional yang lain menjadikan sistem perbankan di Malaysia terjamin dari sebarang penyelewengan. Maka rakyat Malaysia khususnya umat Islam turut mempunyai pilihan yang pelbagai dalam menjalankan transaksi dengan pihak bank. Malah, sistem perbankan Islam juga turut mendapat tempat di hati masyarakat yang beragama lain. Tegasnya di sini,
Tidak dapat dinafikan lagi bahawa hukum Allah adalah yang paling lengkap. Maka keberkatan akan mengiringi segala usaha dalam hidup sesebuah masyarakat itu. Malah keadilan juga dapat ditegakkan. Semoga dokumentari tentang keunggulan sistem perbankan Islam berbanding perbankan konvensional di Malaysia ini dapat memberikan manfaat kepada para penonton. Sekian sahaja dari kami. Assalamualaikum.